Okey, dalam video pertama tadi kita dah tengok macam mana kampung kita tu telah diambil secara paksa oleh Encik Mael, Encik Adi dan juga Kak Timah kan. Okey, dalam erti kata lain dia dah take over body. Dalam kisah ni adalah virus tu dah take over body. Maksudnya kita ni yang jadi tuan kepada badan kita ni dah tak ada kuasa tau, dia yang dah menguasai. Jadi cerita dia sekarang ni kita tak cerita pasal virus coronavirus je. Dia boleh jadi pada virus yang lain macam sebelum ni dia ada virus SARS kan, MERS-CoV, semua tu adalah virus tau. Kalau kita tengok setiap kali ada virus-virus baru macam influenza, semua orang akan rasa takut. Tapi ketakutan tu lebih kepada macam bermusim tau. Dia macam tak begitu konsisten. Dan apa yang mereka lebih fikirkan bila kata musim tu dah berlalu, dia akan fikir macam mana nak kurus, macam mana nak putih kan, macam mana nak tenaga lebih. Tapi dia terlupa bahawa paling penting adalah antibody. Okay? Antibody ni bila dia tak stabil, bila dia lemah, bukan kata virus, penyakit-penyakit yang sedia ada ni dia lagi galak nak duduk dalam badan kita. Kenapa virus COVID-19 ni orang diperkatakan orang yang ada masalah chronic disease macam kencing manis, lemah jantung, dialisis buah pinggang, even ada masalah kolesterol, sakit jantung, semua tu dia akan jadi lebih kronik. Kenapa? Sebab virus COVID-19 ni dia lagi laju berbanding dengan virus-virus yang lain. Dia attack pertama dekat paru-paru. Okay, bila paru-paru kita ni, masalah kita ni bila kita sakit, kita tak ada makan, kita okey lagi. Tapi kalau kita tak ada oksigen terus sadaqallahul-azim lah. Jadinya bila kata kita dah kena virus COVID-19 ni, dia dah menyerang kepada paru-paru, organ-organ lain juga akan jadi terjejas. Okey, bagaimana? Okey, saya cuba cerita sesimpel-simpelnya. Okey, saya tak mau cerita daripada segi term perubatan sebab saya pun bukan orang perubatan. Saya orang biasa macam anda semua. Yang awareness tentang kesihatan itu perlu walaupun kita bukan doktor, walaupun kita bukan medical practitioners. Okey, pertama bila kita kena serangan virus, saya spesifikkan cerita pasal COVID-19, badan kita ni ada satu detektor. Dalam detektor tu dia akan tengok, dia akan melihat sama ada badan kita ni adopt atau tidak dengan yang dipanggil antigen ataupun musuh ni lah. Jadi dalam masa 3 ke 5 hari kita punya badan kalau ada simptom itu didetect melalui IgM. Itu saya tak mau sebutlah IgM ke apa semua. Jadi ceritanya dalam masa 3 ke 5 hari, kalau kita punya badan tu bersimptom, biasa dia akan buat rapid test kit tu kan, yang dia akan buat saringan apa semua tu. Dia akan tengok kita punya kadar antibody kita melalui IgG, mula-mula IgM, lepas tu IgG. Dalam proses ni untuk COVID-19, IgG ni dia terhasil dalam masa 5 ke 10 hari. Dia lebih, sebenarnya kalau nak ikut IgM IgG ni, dia punya proses tu tak sama bergantung kepada virus-virus. Kalau kata polio lain, kalau kata SARS lain. Tapi untuk COVID-19 dia lebih pendek masa dia. Jadi dalam masa 5 ke 10 hari ni, kalau antibody anda kuat, dia akan melawan semula. Lebih panjang proses melawan, lebih rosak kita punya anggota badan di dalam badan kita. Cuba bayangkan sekarang ni peperangan kita nampak bergejatan senjata dekat Palestin tu kan. Dalam masa seminggu 2 tu kita tengok apa yang berlaku. Banyak casualty, ramai yang meninggal kan, especially orang Palestin kan, banyak bangunan yang rosak. Lepas tu bangunan bukan kata rosak aja, yang runtuh, dan kita tengok banyak kerosakan yang berlaku. Macam tu juga dengan badan kita, bila virus ni dah berumah dekat dalam badan kita, memang banyak kerosakan berlaku. Especially bila badan kita cuba melawan. That's why yang saya kata saya pentingkan adalah tentang antibody. Bagaimana kita nak dapat? Pertama melalui pemakanan. Kebanyakan yang silap sekarang ni, kita nak betulkan, kebanyakan orang mencari ubat untuk dijadikan antibody, bukan mencari makanan yang tepat untuk dijadikan antibody. Sepatutnya anda kena cari makanan yang tepat untuk meningkatkan antibody. Makanan itu tidak semestinya makan yang bentuk kasar, air ke ataupun sumber-sumber lain yang diiktiraf sebagai pemakanan.
bukan ubat yang dijadikan antibody. Ubat adalah penggalak sahaja untuk mempercepatkan proses, tetapi paling penting adalah apa yang anda makan untuk meningkatkan antibody. Dan yang paling penting adalah bagaimana pemikiran kita ni menerima apa dipanggil tu, penyakit ataupun virus yang datang pada kita ni sebagai satu ujian daripada Allah. Kita jangan ingat kenapa bukan orang lain tau. Sebabnya kita adalah manusia terpilih yang Allah pilih untuk kita menerima ujian ni. Dan nak tengok sejauh mana kita punya kadar kebergantungan kita kepada Allah. Adakah kita menerima secara positif? Dan untuk pengetahuan anda semua, sekiranya kita positif dalam ujian yang Allah bagi pada kita, especially penyakit dan juga virus ni, antibody kita akan keluar dengan stabil. Saya tak katakan kalau kita makan makanan yang sihat kita tak ada sakit. Kita memang ada kebarangkalian untuk dapat penyakit, untuk diserang virus. Tetapi virus itu lebih mudah untuk diselesaikan. Seumpama macam negara kita, kadang-kadang kita diserang oleh dipanggil militan yang kita tak tahu kan, walaupun dalam secara maya. Setiap hari kita menerima ancaman. Itu adalah ancaman fizikal yang kita nampak. Macam mana ancaman fizikal dalam tubuh badan kita ni yang kita nak menanganinya, yang dipanggil virus, bakteria dan juga kuman. Okey, hari-hari sebenarnya ada virus, hari-hari ada kuman dan bakteria yang kita tak tahu. Tetapi dia bergantung kepada betapa kuatnya badan anda ni untuk menerima dan untuk melawan semula invader ni daripada berumah dan take over badan kita. Tak faham apa itu virus yang menyebabkan tubuh badan kita ini dikuasai sehingga menyebabkan kematian